Okay, Acu. Biasa kan? Tak boleh biasa. Ada je yang pernah, pastinya orang ramai boleh relate je ni. Apa nama, kita dah janji dengan anak untuk celebrate birthday dia. Malam ni kan, kita kerja seharian tu, kita plan, okay malam ni kita pergi celebrate birthday. Okay. Tiba-tiba, bos minta petang tu untuk ada kerja sikit dia kata nak kena buat kan. Dan waktu tu kita tak sebab bos kita tak reti nak say kata sorry lah bos, saya dah ada plan dengan keluarga petang ni, malam ni nak pergi keluar untuk celebrate. Kita tak reti nak cakap yang tu. Akhirnya kita ignore anak kat rumah dan kita pun follow bos kita. Lagi satu rasa contoh yang biasa yang boleh lah kot kita nak relate. Contohnya kalau macam mak call. Kita selaku orang yang sulung lah kan, ataupun yang lebih yang dah bekerja macam tu, kata ni kak tolonglah ni, tolong buatkan loan untuk adik bongsu. Adik bongsu baru lepas study, dia rasa dia nak buat bisnes. So dia nak modal, dia nak minta kita sebagai kakak dia untuk buatkan loan untuk dia. Kita ni dalam keluarga kita yang kecil kita ni, kita tahu dah pembelajaran kita ni tight sekarang ni. Cukup-cukup lah makan sebenarnya. Lagi-lagi dengan ekonomi sekarang kan. Cukup-cukup lah makan. Kita buat macam-macam part time business untuk cover macam tu. Tapi yelah, of course lah orang lain tak tahu apa yang kita buat kan. Macam mana kita struggle tu. Dan tidaklah kita bercerita dengan orang. Biasanya kita macam tu. Dan bila mak kita minta macam tu, kita macam susah nak cakap, mak sorry lah tak boleh. Kita susah nak cakap yang tu sebab mak kita. Lepas tu dengan permintaan adik bongsu kita, kita susah nak cakap, tak boleh lah. Lepas tu akhirnya kita pun buat juga. Walaupun dalam hati meronta-ronta untuk mengatakan tidak, tetapi beratnya lidah kita, bibir kita untuk nak menuturkan cakap. Oh tak boleh. Okay? Betul. So sebelum tu, selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okey Cu, macam kita kata tadi, topik kita hari ni adalah berkenaan dengan how to say no. Macam mana nak cakap sorry tak boleh, sorry tak apalah, tak nak. Macam mana nak cakap tak nak, tak boleh, tak, macam tu. Okey. Dan Angah rasa benda ni adalah agak kritikal untuk kita belajar sebenarnya on how to say no. Sebab dia bukan saja akan bagi efek kepada kita punya kesihatan badan. Okay, sebab kita turutkan je apa orang cakap, nanti kita akan go through topik yang tu, bahagian yang tu. Mental kita, emosi kita pun. Lepas tu dengan juga hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain. Sama ada kita ni bahagian yang asyik dikontrol oleh orang, dimanipulate oleh orang. Macam contoh bos tadi, kan? Bos tu asyik kontrol kita, manipulate kita, buat ini. Ataupun dengan hubungan dengan keluarga kita pun tadi, macam contoh tadi juga, akan jadi renggang lah. Bila kita dah janji dengan anak, kata nak pergi celebrate birthday, tapi tak dapat nak tunaikan, mesti akan ada kesan kepada perhubungan kita dalam satu keluarga. Okay, Acu, kenapa sebenarnya kita ni susah nak say no dalam budaya kita ni sendiri? Betul Angah. Sebenarnya susah nak mengatakan tidak walaupun perkataan tu pendek je, tidak. Okey? Sebenarnya berbalik kepada budaya kita. Maknanya kita budaya timur, budaya Melayu ni untuk menolak atau katakan tidak ni kadang-kadang disama ratakan dengan ibaratnya seperti tak sopan. Kurang hajar. Kalau dengan mak tadi derhaka. Okey, ataupun pentingkan diri, selfish lain, menolak untuk berkata tidak lain. Dua perkara yang berbeza Angah. Betul. Jadi bila kita tak boleh untuk mengatakan tidak, maka pada masa inilah stres akan berlaku.
Sebabnya apa? Sebabnya kita tak dapat nak menolak segala perkara yang dicampak kepada kita dalam satu masa. Bos suruh buat kerja, nak kena hantar anak ke sekolah, nak kena cuci rumah, nak kena ada due date yang perlu dipenuhi. Jadi perkara-perkara tersebut membebankan kita. Betul. Okey, bila kita mula terbeban dan masalah datang pelbagai, stres mengundang stres lah, tekanan yang tak henti dan tak sudah. Ya kan? Betul. Kalau macam contohnya lah, ialah kita ni bila orang meminta sesuatu dengan kita, of course orang tu ada expectation dengan kita lah kan. So nak minta loan tadi, nak minta awak perform buat kerja macam ni. Boleh tak awak cover duty orang yang contohnya lah macam tu. Ataupun husband and wife, husband minta kita buat apa? Buat loan. Settlekan buat loan ataupun settlekan semua rumah ni. Contohlah suri rumah kan. Settlekan rumah ni, saya balik kerja, saya nak bersih berkilat. Anak comel-comel sikat tepi belaka. Makanan dah terhidang. Itu adalah expectation orang. Dan kita pula yang menerima tu, kita rasa kita comply untuk memenuhi setiap permintaan yang orang bagi. Nampak macam kita perfect, tapi sebenarnya makan dalam cu. Makan dalam. Fizikal kita confirm penat, okay? Dan juga kita punya mental, emosi kita memang akan ditariklah bila dalam tempoh yang lama. Sebab benda ni akan berterusan. Dia akan jadi satu habit pula untuk kita. Yelah, kita deserve untuk buat sebegitu. Kita layak untuk terima. Kita macam macam diperhambakan pun boleh kan. Kalau sampai berlebihan tak ada sempadan, macam term hamba tu boleh kasar sikit lah. Tetapi itulah hakikatnya bila kita menerima segala tanpa ada tapisan. Jadi akhirnya kita yang terbeban. Bila kita terbeban, dia akan accumulate. Berkumpul. Mungkin 5 ataupun 6 tahun akan datang, kita dah memang akan burn out. Betul. Macam kita pun boleh nampak bila kita, yelah sebenarnya bila Acu kata tadi kan, kita tak sedar sebab kita dah jadikan sebagai satu budaya ataupun cara hidup kita memang tiap-tiap hari kena buat macam tu. Asal bos minta, kita kena juga bagi. Asal anak minta macam ni, kita kena bagi. Walaupun sakitnya nak bagi, contohnya nak minta itu ini, duit tak ada tapi bagi juga, kita bagi je. Akhirnya stres dalam badan kita tu akan accumulate dalam tempoh yang lama, dan kita akan nampak kesannya mulalah kita akan tak habis-habis sakit kepala, sakit badan. Kadang-kadang autoimmune disease pun boleh start kat situ, benda macam tu. Yelah, banyaklah study yang relate kat antara stres dengan juga penyakit fizikal yang orang dapat. Macam kadang kita selalu juga dengar orang katakan, zaman sekarang ni banyak kanser, orang kena kanser. Salah satunya penyumbang utama juga. Kita punya cara hidup kita. Macam mana kita control our life within our means. Acu, yang kita kata control our life ni kan, kita boleh kata pasal macam boundary lah kan, kan? Betul tak Cu? Dia macam ni kalau kita nak senang faham, di rumah kita ada pagar. Tak kisahlah pagar batu ke, pagar kayu ke, jelas nampak sempadan, orang luar tak boleh masuk. Okey, begitu juga dalam diri kita. How to say no, seni untuk berkata tidak ni, dia macam satu pagar untuk diri kita. Dia tak nampak, tetapi peranan dia sangat besar. Jadi pagar ini, how to say no ni tadilah yang akan jaga kita okey, sama ada kita nak buka pagar kita seluas-luasnya, semua masuk, orang asing masuk, binatang ternakan masuk, lori masuk, ataupun kita nak tutup terus tak ada orang masuk, ataupun kita buka ketika perlu. Tapi tutup bila tak perlu, kita tutup. Tapisan pagar tu. Jadi analogi untuk berkata tidak ni macam pagar dalam hidup kita. Jadi tak boleh nafikan, pagar ni memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk memastikan hak kita masih terjaga. Dan hak orang lain juga. Sebab kita jangan lompat pagar orang lain. Kadang-kadang sebenarnya kita
tak nak berkata tidak. Ha. Tetapi dalam masa yang sama kita pergi lompat pagar orang lain. Itulah. Masuk dah pagar orang lain. Ya. Tapi sebenarnya benda ni Cu, yelah sebab kita dah terbiasa kan. Kadang-kadang kita tak nampak Cu. Betul. Kita tak nampak yang bahawa kita dah termasuk pagar orang lain. Dan kadang-kadang kita tak nampak juga yang kita dah biarkan segala benda masuk dalam dalam orang lain ni. Dalam Betul kawasan tak, Cu? kita kan. Dalam kawasan kita ni sendiri. Betul. Sebenarnya, yelah, apa yang kita orang cakap ni kan, Angah dengan Acu cakap ni, kita tak adalah pinpoint kata, ish, salah ni, macam ni. Sebab kita orang sendiri pun masih belajar lagi benda ni. Sebenarnya apply untuk kita orang sendiri. Sebab nak kata kita orang ni macam, oh hebatnya dia boleh say no ni. Tak. Sebenarnya benda ni, benda yang kami sendiri tengah belajar juga. Dan kalau boleh kita nak share dengan orang lain, jom sama-sama pertahankan hak kita. Kan, supaya kehidupan kita nak hidup insya-Allah lama lagi. Kehidupan kita terjaga. Betul tak, Cu? Nama pun podcast anak beranak. Jadi kita ingat mengingati. Nasihat menasihati. Betul. Okey, jadi maknanya bila kita sentiasa diingat-ingatkan ni nanti, jadi kita akan terus dapat hadam lah. Betul. Hasilnya yang tadi yang kita kata culture kita yang memang susah tu say no sebab nampak tak sopan, kurang ajar semua tu, kita insya-Allah kita boleh ubah culture. Dapat kita potong dia punya inherit daripada generasi ke generasi. Dan yang penting untuk anak kita lah. Untuk ajar anak kita kan macam mana nak say no, macam mana yang patut tu say no. Betul? Benda tu daripada didikan awal bolehlah kita ubahkan dia. Penting kan? Betul, sangat penting sebenarnya. Okey Angah, tadi kita dah bincangkan lah tentang pentingnya untuk berkata tidak. Betul. Walaupun satu perkataan sangat penting, dia memberi satu impak yang besar dalam kehidupan kita. Betul. Sebagai mak, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pekerja. Jadi impak dia sangat besar. Jadi Angah, mesti ada kan petua ataupun tips ataupun kita panggil rukun macam mana untuk berkata tidak. Kongsikan Angah. Satunya yang kita boleh sharekan clear. Clear. C-L-E-A-R. Clear. Okay. Jadi adalah on how to say no. Macam mana kita nak start belajar on how to say no. Kita kan awal-awal ni kita tak reti lagi nak say no. So, ini adalah salah satu tips untuk kita follow. Macam mana kita nak start nak say no. Okay, yang first adalah clarify. Okay. Lihat ini Okay, clarify. Clarify tu maksudnya bila ada orang minta sesuatu dengan kita, ada permintaan dengan kita minta orang tu clarify kat kita apa yang dia nak sebenarnya. Betul. Okay, terangkan dengan jelas. Dan kemudian L pula adalah bahagian kita, listen. Listen, betul-betul dengar apa yang dimintakan. Okay, dia kata tadi husband explain, dia kata dia nak suruh kita buat loan. Dan kita minta dia tolong clarifikan benda ni, aku kenapa nak loan. Okay, sebab dia kata dia nak beli motor dan nak motor besar sebab selamat sikit dia kata. Dan dia terangkan, dia kata sebab dia tak nak jam, dia tak nak tol, dia nak mudah sikit, cepat sikit sampai rumah. Dia kata macam tu. Okay, dan kita punya side, kita dengar husband kita with no judgement. Jangan abang ni macam tu, jangan macam tu. Awal-awal orang tu baru nak clarify, kita dah potong. Kita dengar dulu kat situ. Okay, so itu bahagian listen. Lepas tu adalah E. E adalah apa nama tu? Explain. So kalau kita dah dengar permintaan orang tu tadi, sama ada up to kita lah, sama ada kita nak bersetuju. Okey bang, beli loan. Okey, beli loan beli motor besar. On macam tu kan. Ataupun kita kata, sorry bang, tak boleh kali ni. Kata kan. Kenapa ya husband kita minta kita? Sebab husband kita dah full dah, contohnya dah loan dia dah habis dah. Tak layak dah. Tak layak minta loan dah. So hanya pada kita lah, kita kerja. Macam tu lah ceritanya. Okay. So kita explain, kata oh bang, tak boleh bang. Okay, katakan. Dan explainkan kenapa kita tak boleh relatekan dengan A, clear tadi. Nyatakan dengan jelas kenapa kita tak boleh untuk applykan loan untuk dia beli motor besar tadi. Betul. Kalau perlu bentangkan perbelanjaan bulanan, so biasanya dekat rumah wife adalah yang
Menteri Kewangan. So nak bentangkan kata okey bang, bulan ni kita ada ni. Bang ni. Bang ni raya nanti tak mau lagi kena spend duit. Ni. Kita explain kepada suami kita. Betul. Okey, dan last sekali adalah recommend. Okey. Recommendation yang ni kita cadangkan dekat husband kita tadi. Okay, kita kata, okay bang, kalau abang nak jugalah motor besar, nak juga beli kan, abang buat part time lah. Contohnya. Ataupun kita kata, bang, tunggu jap bang, dalam 5-6 bulan nanti insya-Allah boleh lah kot. Sebab ada benda yang kita dah settle nak bayar. Contohnya kereta akan habis bayar tak lama lagi. So mungkin time tu kita boleh cover. Itu kalau kita nak lah. Okay? Kalau kita ada suggestion untuk dia. So itu tips yang boleh kita sharekan untuk dengan orang lain. Clear, C clarify, L untuk listen dulu, E untuk explain kan apa yang kita nak, dan juga A untuk assert, nyatakan betul-betul, dan R untuk recommend. Betul. Okay. Angah, Acu tertarik yang assertif. Assertif yang kita bincangkan dalam teknik clear tadi. Assertif ni adalah cara kita mempertahankan hak kita tanpa melukakan hati orang lain. Politely. Contohnya kawan ajak keluar makan, hanging kat luar, pergi kopi ke sebagainya, tetapi kita ada kerja yang banyak. Ya. Jadi sebagai rakan yang baik, kita kena menolak untuk mengatakan tidak dengan penuh assertif. Sebagai contohnya, saya suka sebetul lah kedai kopi yang awak nak pergi tu, tapi mohon maaf lah kerja berderet, jadi saya kena selesaikan dulu. InsyaAllah next time kalau saya ada masa lapang, saya akan pergi. Okey? Ataupun dengan anak. Anak nak beli mainan ataupun nak beli laptop ataupun nak beli iPad yang kita nampak keperluan tu belum sangat mendesak. Jadi kita pun boleh menolak dengan cara yang assertif tadi. Oh ya, menarik, ibu faham. A berminat untuk nak dapatkan iPad, tetapi buat masa sekarang keperluan untuk pakai tu tak mendesak sangat. Tunggu A dah selepas SPM, dah masuk IPT nanti ibu belikan. Ya? Macam tu antaranya kita boleh menolak dengan penuh assertif. Iaitu kita menolak tapi tak dengan kekalkan hak kita, tapi dalam masa yang sama kita tak lukakan hati siapa-siapa. Betul. Win-win lah. Betul. Pertahankan hak kita dan yang sebelah sana pun tak adalah terasa. Okey, harmoni hidupnya. Cuma itulah macam kita kata tadi, perlu belajar. Benda ni perlu belajar. Kita orang pun akan belajar juga, tengah dalam proses belajar sama-sama juga. Dan insya-Allah bila kita mampu buat yang satu benda ni yang nampak macam simple ni, mungkin kita bolehlah aturkan kehidupan kita dengan lebih baik. Okay. So Cu, untuk next episode kita nak cover tentang apa pula Cu? Buat masa ni kita rahsia dulu. Kita rahsia dulu. Hujung minggu ni kita healing dan cari meaning hidup dulu. Nanti insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan. Okay. So sampai situ sahaja untuk kali ini. So harapnya perkongsian kami, apa yang kami borak-borakkan ni ada bagi manfaat untuk semua. Harap-harapnya bukanlah borak kosong. Harapnya memang apa yang kami share memberikan input supaya kita pun boleh muhasabah diri kita dan perbaiki hidup kita sama-sama. Sebelum Acu lupa Acu tertarik dalam kita punya YouTube ada yang ibu yang memohon untuk kita mengupas tentang macam mana kita nak bantu ataupun nak tengok potensi anak introvert. Jadi kalau penonton-penonton lain ada tajuk ataupun cadangan, type saja sama ada kat YouTube ataupun di TikTok ataupun kami baru lagi di Spotify. Jadi boleh juga tengok di Spotify dan juga di grup Facebook Podcast Anak Beranak. InsyaAllah, So, sebarang topik tu bolehlah kita consider untuk kita borakkan. Okay. So, sampai sini saja. So, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.